Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita akan belajar konsep asas pemikiran komputasional. Baiklah murid-murid, sebelum ini murid-murid telah didedahkan dengan konsep asas pemikiran komputasional semasa di tingkatan 1. Murid-murid juga telah mempelajari 4 teknik asas pemikiran komputasional iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Untuk bab ini, keempat-empat teknik itu akan kita gunakan dalam fasa pembangunan atur-cara. Terlebih dahulu, murid-murid hendaklah memahami fasa pembangunan atur-cara mempunyai 5 fasa, iaitu fasa pertama, fasa analisis masalah, fasa kedua, fasa reka bentuk atur-cara, fasa ketiga, fasa pengekudan, fasa keempat, fasa pengujian dan pepijatan, dan akhir sekali fasa kelima, fasa dokumentasi. Cuba lihat contoh penyelesaian masalah di bawah ini. Soalannya, bina atur-cara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tepat. Okey, ini ialah sebuah padang bola yang berbentuk segi empat tepat. Bagaimanakah kita menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan semua teknik yang telah dipelajari sebelum ini dan menggunakan kelima-lima fasa pembangunan atur-cara. Baiklah murid-murid, kita lihat fasa yang pertama, iaitu fasa analisis masalah. Dalam fasa ini, pengaturcara akan mengenal pasti masalah, keperluan sistem dan perisian serta sasaran pengguna. Mengenal pasti input, proses dan output bagi aturcara yang dibina. Menemu bual, membuat soal selidik dan pemerhatian bagi mengetahui keperluan pengguna. Satu teknik pemikiran komputasional yang digunakan ialah teknik leraian. Teknik leraian digunakan untuk menganalisis masalah dengan memecahkan masalah yang besar kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil. Kita lihat raja ini. Masalah yang besar ialah membina aturcara mudah bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Daripada masalah besar ini, kita pecahkan kepada masalah kecil dan didapati dua masalah kecil daripada masalah besar ini, iaitu mengira luas padang bola dan masalah kedua, mengira perimeter padang bola. Seterusnya ialah fasa kedua. Dalam fasa kedua ialah fasa reka bentuk aturcara. Dalam fasa ini, pengaturcara akan mula menulis pseudocode. Cikgu yakin murid-murid biasa sudah dengan pseudocode sebelum ni kan? Melukis carta alih, jangan lupa simbol-simbol yang telah kita pelajari semasa tingkatan 1 dan 2. Dan akhir sekali, mereka bentuk antara muka pengguna. 3 teknik yang digunakan iaitu teknik pengecaman corak, teknik peniskalaan dan teknik pengitlakan. Mari kita lihat teknik pengecaman corak dalam fasa reka bentuk aturcara. Sebentar tadi kita telah memecahkan masalah yang besar kepada masalah-masalah yang kecil. Kita dapat dua masalah kecil iaitu masalah yang pertama mengira luas padang bola dan masalah kedua mengira perimeter padang bola. Apa yang kita dapati ialah dalam teknik pengecaman corak, kedua-dua masalah kecil ini memerlukan input panjang dan lebar. Maka, hasil pengecaman corak didapati pengiraan bagi luas dan perimeter bagi soalan tadi menggunakan pemboleh ubah yang sama iaitu panjang dan lebar. Seterusnya ialah teknik peniskalaan.
Apakah itu teknik peniskalaan dalam fasa reka bentuk atau cara? Setelah corak-corak dicamkan sebentar tadi, corak-corak tersebut akan diteliti untuk meninggalkan aspek-aspek kurang penting dan memberikan penekanan terhadap aspek-aspek penting. Pemboleh ubah merupakan jenis corak yang dicamkan, manakala panjang dan lebar merupakan aspek penting yang perlu diberikan penekanannya. Hasilnya didapati formula seperti di bawah, iaitu formula pertama, luas padang bola sama dengan panjang darab lebar, dan formula yang kedua, perimeter padang bola sama dengan panjang tambah lebar darab dengan 2. Teknik terakhir yang akan kita gunakan dalam fasa reka bentuk atau cara ialah teknik pengitlakan. Berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada teknik leraian dan peniskalaan, algoritma yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah pengiraan luas dan perimeter padang bola boleh ditentukan. Apakah itu algoritma? Seperti yang kita pelajari sebelum ini, algoritma terdiri daripada pseudocode dan carta alir. Ini ialah contoh pseudocode. Diharap murid-murid ingat lagi bagaimana cara kita menggunakan atau menulis pseudocode. Dan ini ialah contoh carta alir. Bagaimana cara kita melukis carta alir. Seterusnya ialah fasa 3. Fasa 3 ialah fasa pengekodan. Dalam fasa ini, pengaturcara akan memilih bahasa pengaturcaraan seperti Python dan sebagainya. Kemudian akan mengekod aturcara berdasarkan pseudocode dan carta alir yang kita bina sebentar tadi. Dalam fasa ini, kita akan menggunakan 3 teknik iaitu teknik leraian, teknik pengecaman corak dan teknik peniskalaan. Apa itu teknik leraian dalam fasa pengekodan? Sebelum ini, kita telah pun menggunakan teknik leraian dalam fasa yang pertama. Dalam fasa pengekodan, teknik leraian dikembangkan lagi, iaitu daripada masalah yang besar akan dipecahkan kepada beberapa lagi bahagian-bahagian kecil. Contoh masalah besar kita ialah menulis kod aturcara bagi input, proses dan output. Bahagian kecil ialah pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, menulis kod input, menulis kod proses dan akhir sekali menulis kod output. Dalam fasa pengekodan ini, kita juga menggunakan teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak memberikan penekanan kepada pemboleh ubah input iaitu panjang dan lebar kerana kedua-duanya menunjukkan corak yang sama. Nilai pemboleh ubah pula menunjukkan corak yang berbeza kerana pengguna boleh memasukkan sebarang nilai yang ingin diuji bagi mendapatkan luas dan perimeter sebuah bola. Bersamaan, pemboleh ubah iaitu panjang dan lebar. Perbezaan ialah nilai luas dan perimeter padang bola di mana kedua-dua formula luas dan perimeter adalah tidak sama. Akhir sekali, teknik peniskalaan dalam fasa pengekodan. Rajah di bawah ini menunjukkan kod arahan bagi input, proses dan output dalam bahasa pengaturcaraan Python. Perhatikan betul-betul ya murid-murid. Bahasa pengaturcaraan Python ini kita pernah jumpa masa tingkatan 2 dahulu. Fasa keempat iaitu fasa pengujian aturcara dan pepijatan ralat. Dalam fasa ini, pengaturcara akan menguji aturcara yang telah ditulis bagi mengesan dan membetulkan ralat yang terdapat pada aturcara. Kemudian, mengenal pasti ralat-ralat yang ada. Terdapat 3 jenis ralat yang akan kita pelajari. Sebenarnya, ralat-ralat ini
telah pun kita pelajari sebelum ini semasa di tingkatan 1 dan tingkatan 2 dahulu. Apakah ralat-ralat tersebut? Ralat yang pertama ialah ralat sinteks. Ralat sinteks disebabkan oleh penggunaan sinteks sesuatu bahasa pengatucaraan yang tidak betul dalam penulisan satu atucara. Contohnya, dalam sinteks output, perkataan print kita tertype prawn. Ralat yang kedua ialah ralat masa larian. Bilakah ralat ini berlaku? Okey, ralat ini disebabkan oleh kemasukan data yang tidak menepati kehendak arahan. Okey, ralat ini akan menyebabkan atucara terhenti secara tiba-tiba dengan mengeluarkan paparan mesej ralat. Okey. Ralat yang terakhir ialah ralat logik. Ralat ini disebabkan oleh kesilapan logik pengatucara sehingga menyebabkan atucara menghasilkan output yang salah ataupun output yang tidak dikehendaki. Dalam fasa ini, kita akan menggunakan teknik leraian, iaitu masalah besar, menguji atucara dan menyah pepijat ralat. Dan bahagian-bahagian kecil ialah yang pertama, kita akan menguji pengisytiharan pemboleh ubah dan pemalar, menguji kod input, menguji kod proses, menguji kod output, mengesan ralat dan membaiki ralat. Seterusnya, kita akan menggunakan teknik pengecaman corak. Teknik pengecaman corak boleh dibuat berdasarkan mesej ralat yang dipaparkan semasa pengujian. Okey, cuba kita lihat bahagian jadual ini. Okey, ralat sinteks. Contoh paparan mesej ralat sinteks ialah semua paparan mesej ralat mempunyai perkataan invalid sinteks. Ralat masa larian. Semua paparan ralat akan menyatakan baris yang mana kod arahan adalah salah. Contohnya, line 13, line 10 dan sebagainya. Ralat logik. Semua paparan akan menunjukkan data input dan maklumat output, tetapi outputnya tidak betul. Contoh, kita hendak mengira hasil tambah dua nombor. Kita masukkan nombor 2 dan nombor 4. Sepatutnya jawapannya 6. Tetapi output yang kita dapati ialah 8. Bermakna terdapat kesalahan ralat logik dalam formula kita. Seterusnya, kita akan menggunakan teknik pengecaman corak. Raja di bawah menunjukkan punca-punca lazim contoh kesalahan yang menyebabkan ralat. Contoh ralat sinteks. Punca ralat, kesalahan mengeja kata kunci, kesalahan atau tertinggal tanda-tanda kurung, tanda titik bertindih, tanda petik dan lain-lain. Kesalahan menggunakan sinteks bahasa pengatucaraan. Contohnya, kita menggunakan bahasa Python tetapi terguna bahasa pengatucaraan C. Kesalahan menggunakan indent. Indent di sini ya. Okey, ini tanda petik sebelum tanda kurung tertinggal. Tertinggal tanda hash dan sebagainya. Kita lihat pula ralat masa larian. Apakah kesalahan-kesalahan dalam ralat masa larian? Pertama, kesalahan memberikan atau tidak memberikan jenis data kepada pemboleh ubah. Apakah itu jenis-jenis data? Contoh float, integer dan sebagainya. Kesalahan menggunakan pemboleh ubah atau pemalar yang tidak wujud. Contohnya kita type panjang lebar. Tapi di sini kita type P huruf besar, panjang. Maka berlakulah kesalahan menggunakan pemboleh ubah. Tidak sama. Seterusnya, kesalahan melakukan pembahagian sifar. Keempat, kesalahan menggunakan operator matematik
dan operator logik pada pemboleh ubah yang berjenis data string. Contohnya, kita buat operasi tambah, satu pemboleh ubah itu bernilai float dan satu lagi bernilai string. Maka berlakulah ralat masa larian. Seterusnya ialah ralat logik. Apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya ralat ini? Yang pertama, kesalahan membuat pengiraan. Contohnya di sini kita lihat, untuk mengira perimeter sepatutnya ialah panjang tambah lebar, tetapi kita menaip simbol darab. Maka berlakulah ralat logik di sini. Kedua, kesalahan ungkapan boolean. Dan ketiga, kesalahan menggunakan operator. Seterusnya, kita akan menggunakan teknik peniskalaan. Teknik peniskalaan digunakan semasa penyah pepijatan dengan memberikan penekanan kepada aspek penting menyah pepijat ralat, iaitu mengetahui sinteks, cara mengesan ralat atau kedudukan ralat dan logik sesuatu atau cara. Penyah pepijatan ialah proses mencari dan membaiki ralat yang berlaku. Oleh itu, kita boleh definisikan teknik peniskalaan dalam fasa pengujian atau cara dan penyah pepijatan ralat sebagai mencari dan membaiki ralat baris demi baris. Di sini ditunjukkan contoh atau cara ralat sintek yang telah dibaiki dengan menaipkan simbol kurungan seperti yang ditunjukkan di bawah. Ya, simbol kurungan tertinggal. Berlakunya ralat sintek yang warna merah ini lebar, tapi kita refer tunjuk di atas tertinggal satu kurungan. Okey. Setelah ralat sintek dibaiki, atur cara dilaksanakan sekali lagi. Atur cara terhenti secara tiba-tiba selepas memasukkan input bagi panjang dan lebar. Rajah di bawah menunjukkan paparan ralat masa larian. Okay, contoh, kita masukkan input 2 dan kita masukkan input lebar 3. Di sinilah berlakunya ralat masa larian, dia tulis di sini line 13. Menunjukkan kesalahan mencantumkan pemboleh ubah berjenis data float dalam ayat yang berjenis data string. Kejadian ralat ini berlaku di baris 13. Jadual di bawah menunjukkan kod arahan yang menyebabkan ralat dan cara membaiki ralat ini. Kod arahan yang mengandungi ralat kita dapati dalam string, simbol tambah digunakan untuk mencantumkan dua string. Jika nilai pemboleh ubah bukan string, ralat akan berlaku. Okey. Sepatutnya kita tidak boleh menggunakan simbol tambah. Simbol tambah ini untuk mencantumkan dua string atau lebih. Sebaliknya kita tukarkan dengan simbol koma. Okey. Setelah ralat masa larian dibaiki, atur cara dilaksanakan sekali lagi. Rajah di bawah menunjukkan output yang diperoleh apabila nilai panjang dan lebar dimasukkan. Nilai perimeter yang dikira oleh atur cara adalah salah. Ini menunjukkan terdapat ralat logik pada atur cara. Contoh, pada atur cara tadi, pengguna memasukkan nilai panjang 2, nilai lebar sebagai 3. Atur cara mengira output untuk luas padang bola ialah 6 dan perimeter padang bola ialah 8. Pengekudan tanpa tanda kurungan menghasilkan output yang salah. Contoh atur cara kita didapati tiada tanda kurungan 2 tambah 3 ini. Maka kita baiki ralat tersebut dan akan mendapat hasil yang betul. Setelah kesemua ralat dibaiki, paparan kod arahan
Dan contoh output yang diperoleh adalah seperti di bawah. Ini ialah contoh atau cara yang telah siap kita baiki baris demi baris. Dan setelah dibaiki, hasilnya adalah seperti di sebelah. Ini adalah contoh output. Akhir sekali, dalam fasa pengujian atau cara dan penyah-perpijatan ralat, kita akan menggunakan teknik pengitlakan. Teknik pengitlakan melibatkan pembinaan model bagi proses pengujian dan penyah-perpijatan atau cara. Hasilnya, anda akan mendapat satu senarai semak ataupun set langkah-langkah. Ini adalah contoh senarai semak proses pengujian dan penyah-perpijatan secara manual. Iaitu pertama, semak kesesuaian nama pemboleh ubah. Sinteks kod arahan adalah betul. Logik dan susunan kod arahan adalah betul. Formula matematik adalah betul. Gunakan sampel data untuk menguji atur cara. Ini pula senarai semak proses pengujian dan penyah-perpijatan atur cara. Pertama, laksanakan atur cara, baca dan fahami mesej ralat, kenal pasti lokasi ralat dan baiki ralat, ulang langkah A hingga C sehingga tiada dijumpai lagi mesej ralat. Akhir sekali, semak output menggunakan beberapa set sampel data. Baiklah murid-murid, fasa yang terakhir sekali dalam fasa pembangunan atau cara ialah fasa dokumentasi. Apakah itu fasa dokumentasi? Terdapat dua jenis dokumentasi yang perlu disediakan iaitu dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Apa itu dokumentasi dalaman? Dokumentasi dalaman merupakan dokumen yang dijadikan rujukan oleh pengatur cara baharu dalam sesebuah organisasi. Apa itu dokumentasi luaran? Dokumentasi luaran pula ialah dokumen yang digunakan oleh pengguna akhir sesuatu atau cara. Dan dokumentasi luaran ini terbahagi kepada dokumen pustaka dan dokumen panduan pengguna. Tujuan dokumentasi dalaman ialah membantu pengatur cara baharu untuk memahami atur cara yang telah dibangunkan dan memudahkan penyelenggaraan sesuatu aplikasi atau atur cara. Manakala tujuan dokumentasi luaran dilakukan ialah dokumen pustaka memberi maklumat tentang perisian, perkakasan, algoritma atur cara dan kod arahan atur cara kepada pengguna akhir. Manakala panduan pengguna memberikan maklumat kepada pengguna akhir tentang pemasangan dan cara perlaksanaan atur cara yang telah dibangunkan. Ini adalah raja bagi apa yang cikgu katakan sebentar tadi. Masalah besar, menyediakan dokumentasi, bahagian kecil, dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran. Manakala di dalam dokumentasi luaran, kita bahagikan lagi kepada bahagian kecil dokumen pustaka dan panduan pengguna. Ini merupakan teknik leraian dalam fasa dokumentasi. Teknik pengecaman corak dalam fasa dokumentasi. Teknik pengecaman corak boleh digunakan apabila dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran memberikan maklumat penting tentang atur cara kepada pengguna. Maklumat penting tentang pembangunan dan penggunaan atur cara merupakan corak yang telah dicamkan melalui teknik ini. Maklumat penting yang perlu berada dalam dokumentasi dalaman dan dokumentasi luaran adalah berlainan kerana bergantung kepada pengguna yang akan menggunakannya. Teknik peniskalaan
dalam fasa dokumentasi, iaitu aspek-aspek penting. Teknik peniskalaan sangat sesuai digunakan dalam penulisan komen di dalam aturcara kerana dapat membantu pengaturcara mengingat semula atau membantu pengaturcara lain memahami maksud kod segmen yang ditulis. Ini memudahkan kerja penyelenggaraan aturcara apabila sebarang perubahan perlu dilakukan kelak. Contoh, kalau kita lihat aturcara ini, komen ditulis pada hash begini yang berwarna oranye. Aturcara bagi mengira luas dan perimeter sebuah padang bola. Kita bahagikan komen kepada pengisytiharan pembeli ubah dan pemalar iaitu untuk input, proses dan output. Baiklah murid-murid, akhir sekali ialah teknik pengitlakan dalam fasa dokumentasi. Melalui teknik ini, kita akan menghasilkan dokumentasi yang sebenar. Contoh di bawah ini menunjukkan dokumen pustaka yang akan kita hasilkan pada fasa ini. Dalam dokumen pustaka, kita perlu menyatakan keperluan sistem pengendalian. Contohnya ialah Windows, Mac OS X, Linux, Windows 10, Windows 9 dan sebagainya. Keperluan perisian, kita menggunakan Python 3.6.5. Keperluan ingatan minima ialah 2 GB. Ini ialah contoh pseudocode. Dalam dokumen pustaka juga kita perlu tunjukkan carta alir. Ini contoh carta alir bagi penyelesaian masalah yang kita buat daripada awal lagi tadi. Kita perlu juga menunjukkan kod arahan atau cara yang dihasilkan tadi di dalam dokumen pustaka. Seterusnya, dokumen sebenar yang kedua ialah panduan pengguna. Kita akan tunjukkan kepada pengguna bagaimana memuat turun perisian satu persatu sehinggalah kepada menggunakan aturcara tersebut. Contoh memasang perisian Python. Contoh lengkap memasang perisian Python menggunakan Windows. Contoh panduan pengguna perisian Python 3.65 IDLE. Okey, tamatlah sudah bahagian ini. Diharap murid-murid dapat mempelajari ilmu pada hari ini. Sekian, terima kasih.